Baiklah, kita teruskan kepada habit 3 ataupun tabiat ketiga ataupun kebiasaan yang ketiga. Put first thing first. Okey, apa maksudnya? Okey, kalau kita tengok huraian yang diberikan, tabiat 1 menyatakan anda bertanggungjawab kepada kehidupan anda. Menjadi proaktif adalah mengenai pilihan. Tabiat kedua pula adalah tentang penciptaan sesuatu dalam fikiran. Ada yang pertama dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemikiran, mental, dan berakhir kepada bentuk fizikal, iaitu bentuk yang kedua. Maka tabiat yang ketiga ini adalah hasil bentuk yang kedua selepas daripada bentuk pertama, iaitu fikiran. Dan tabiat 3 ni adalah penciptaan fizikal. Tabiat ini adalah gabungan tabiat 1 dan 2. Ia menjawab pelbagai persoalan tentang bidang pengurusan masa dan pengurusan kehidupan. Okey, senang cerita beginilah. Habit 3, habit ketiga, kebiasaan ketiga ni adalah gabungan di antara kebiasaan 1 dan kebiasaan 2. Okey? Dan dia banyak cakap tentang bagaimana seseorang itu mampu menguruskan masa dan mampu menguruskan kehidupan dengan baik. Okey? Kita teruskan. Semua pernyataan yang diberikan adalah jelas ya. Okey, kalau kita tengok di dalam habit 3 ni, dia ada memberikan satu gambar raja. Ada 4 peta. Ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Dan kalau kita tengok peta yang kuadran pertama tu, di atas sekali dia tulis urgent, sebelah dia not urgent. Okey? Dan di sebelah kiri sekali dia ada kata important dan di bawah dia not important. Okey, kalau kita tengok benda ni secara sambil lalulah ya, sambil lalu. Benda-benda begini sering dinyatakan di dalam banyak ilmu psikologi, konseling. Dia menyatakan apa yang penting, apa yang perlu segera, apa yang tak perlu segera. Jadi kalau kita tengok dalam kuadran 1. Okey. Kamu sebagai seorang pemimpin. Okey, kamu sebagai seorang pemimpin. Benda yang urgent, segera dan important, apa dia? Kalau kita tengok. Kuadran 1 menyatakan krisis. Apa tu krisis? Krisis lah. Krisis apa? Krisis kewangan, krisis perasaan. Ini semua benda-benda yang perlu diselesaikan dengan segera dan dia sangat penting. Okey, kalau kita tengok dalam kehidupan harian lagi apa dia? Deadline driven project. Okey, projek yang memiliki tarikh tamat tempoh tu. Kamu kena segera bagi memastikan projek yang kamu harapkan kamu dapat capai. Dan kalau kita tengok dalam bidang pekerjaan pula, siapa mereka ni? Firefighting ataupun bomba. Dia penting dan dia kena segera. Okey. Jadi antara 4 kotak ni, kotak nombor 1 ni adalah kotak yang menjadi keutamaan dalam diri setiap insan. Okey, untuk kamu pula, kamu macam mana ya? Kamu student. Apa yang urgent? Apa yang important? Important adalah pelajaran kamu. Apa yang perlu segera? Yang perlu segera assignment kamu yang perlu dihantar minggu ini. Kuis kamu yang perlu dilalui minggu ini. Apa lagi? Kalau dari sudut kehidupan yang important kamu, kalau yang muslim kena sembahyang, sampai waktu kena solat. Kena segera. Apa lagi? Kawin, penting tak kawin? Oh, sekarang tengah cuti panjang nih. Boleh kawin kot. Penting tak kawin? Kawin penting. Tapi perlukah urgent tak? Segera tak? Tak segera. Kerana ada waktu-waktu yang sesuai. Okey, kita lihat kepada yang tak penting tapi kena segera. Sorry, kita tengok kepada penting tapi tak segera. Not urgent but important. Iaitu pada kuadran 2. Building capacity. Okay? Not urgent, tapi penting. Building
capabilities. Ya, building capabilities. Maximize opportunities, risk management. Mengurangkan risiko-risiko pengurusan itu penting. Tapi perlu tak segera? Tak. Perlu sambil-sambil lah, orang kata sambil-sambil. Sementara berjalannya satu-satu proses, dia boleh dilakukan secara perlahan-lahan. Oke? Memaksimumkan peluang-peluang. Penting tak? Penting. Kerana apabila kamu terlibat dengan company-company swasta yang berfokus kepada keuntungan, peluang-peluang itu sangat penting. Tapi adakah perlu segera? Tidak. Tapi dia kena berlangsung sepanjang projek ataupun suatu perkara itu dilakukan. Okey, kita tengok kepada yang urgent but not important. Okey, kalau tadi kita tengok not urgent, important. Kalau kehidupan sebagai pelajar, apa dia? Bertunang. Penting tak bertunang? Penting. Perlu urgent tak? Tak perlu. Kahwin. Penting tak? Penting. Segera tak? Tak perlu. Lagi, apa lagi? Jalan-jalan pergi jalan-jalan melancong ke luar negara, pergi Korea, China. Penting tak? Itu tak penting langsung, kan? Sebab ada pilihan lain. Apa yang penting tapi tak perlu segera? Kamu lebih tahu tentang diri kamu sendiri. Okey? Kamu kata, penting doktor main game. Sebab main game ni dapat release tension. Okey? Penting. Perlu segera tak? Tak perlu. Mainlah tengah-tengah malam nanti. Pagi belajarlah. Okey? Janganlah 24 jam main game. Okey? Kita teruskan kepada kuadran 3. Kuadran 3. Okey. Urgent, not important. Interruptions. Yang kedua, most meeting and email. Melihat meeting-meeting yang ada, email-email yang ada. Dia penting, dia perlu segera tapi tak penting. Contohlah, kamu tak baca email. Tapi email tu menyatakan kamu kena hantar assignment sekarang. Kalau besok hantar pun boleh lagi. Atau lusa pun boleh. So dia tidak jatuh, tidak penting. Tapi kamu kena jawab email tersebut. Okey? Dan yang terakhir, tak penting dan tak segera. Tak penting, tak segera. Kalau dalam kehidupan kita ni jalan-jalan, pergi ke Aman Central, benda tak penting pun. Dan tak perlu segera pun. Tengok wayang. Apa lagi? Main game. Kan? Melayari internet. Tengok Shopee. Tengok apa lagi? Lazada. Itu semua benda-benda yang tak penting dan tak segera. Jadi kesemua ini dinyatakan dalam tabiat ketiga, iaitu put first thing first. Okey? Jadi, apakah perkara utama dalam kehidupan anda? Okey, perkara-perkara utama adalah keperluan diri anda, 1. Kedua, hal-hal pribadi anda, nombor 2. Dan ketiga, mencari sesuatu yang paling bernilai. Kalau dalam hidup kamu ni, kalau kamu masih belajar, yang paling bernilai itu adalah ilmu. Sedangkan apabila kamu sedang bekerja, yang paling bernilai itu adalah bagaimana kamu mampu menyara kehidupan kamu dan ahli keluarga kamu. Sekiranya anda telah meletakkan perkara utama terlebih dahulu, bermaksud anda telah menentukan serta mengatur dan mengurus sesuatu keadaan mengikut keutamaan dalam senarai tabiat 3 ataupun habit ketiga. Maksudnya apa? Apabila anda mampu menguruskan kehidupan anda, keluarga anda, cara hidup anda, bermaksud anda sudah berada pada habit nomor 3. Kita teruskan kepada habit nomor 4, iaitu think win-win. Menang-menang, pemikiran menang-menang. Okey? Win-win ataupun menang-menang melihat kepada kehidupan sebagai medium bekerjasama dan bukan medium persaingan. Apa maksudnya? Maksudnya, sebagai seorang pemimpin adalah baik untuk seorang pemimpin itu memiliki pemikiran win-win ini. Bermaksud dia tidak melihat kepada kehidupan ini sebagai satu persaingan, tapi dia melihat bahawa kehidupan ini sebagai salah satu
Kerjasama yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Dia untung, kamu pun untung. Contoh, kalau kamu pelajar, macam mana kamu nak win-win? Tapi kadang-kadang pelajar tak win-win. Pelajar dia rasa pelajaran ini sebagai satu persaingan. Saya ada pengalaman beberapa tahun saya belajar dulu. Ramai perempuan terutamanya lah, apabila kita tanya assignment dah siap, dia kata tak siap lagi, sedang tengah buat, sedangkan mereka sudah siap. Kenapa mereka berkata begitu? Karena mereka memiliki pemikiran bahawa saya adalah pesaing kepada mereka. Sekiranya saya lebih daripada mereka, mereka akan kalah. Sedangkan mereka tidak tahu apabila kita ataupun saya boleh bergabung dengan mereka, mungkin kami akan jadi lebih baik berbanding dengan kaedah saya sendiri. Sebab apabila banyak orang yang boleh berfikir berkenaan satu isu, maka isu tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Okey? Win-win ataupun menang-menang adalah kerangka minda dan hati yang sentiasa mencari manfaat bersama dalam semua interaksi manusia. Maksudnya, win-win ni dia melibatkan pemikiran ataupun kognitif dan juga jiwa seseorang manusia. Dan berusaha untuk melihat apakah yang terbaik bagi kerjasama yang dijalankan. Contoh, kamu bekerja sama dengan kawan kamu untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan kalkulus, pengiraan di dalam engineering calculus. Kalau kamu sendiri mungkin kamu pandai, tapi kalau kamu bekerja sama, kamu akan sangat lebih pandai. Jadi mana kamu nak pilih? Pandai ke ataupun sangat lebih pandai? Tentu kita nak yang lebih kan. Jadi kamu kena melihat manfaat di sebalik penggabungan ataupun manfaat di sebalik interaksi kerjasama itu adalah sangat luas. Win-win atau menang-menang bermakna perjanjian atau penyelesaian adalah saling menguntungkan dan memuaskan kedua-dua belah pihak. Kalau satu pihak saja untung, satu rasa rugi, itu bukan win-win. Itu yang dipanggil persaingan. Okay? Next. Seseorang atau organisasi yang cuba menyelesaikan konflik dengan sikap menang-menang mempunyai 3 sifat yang penting. Yang pertama, integriti. Terkait dengan perasaan, nilai dan komitmen sebenar anda. Bagaimana perasaan anda, jiwa anda, penilaian anda terhadap isu yang terkait dengan seseorang individu. Itu dikatakan sebagai integriti anda. Integriti sebagai seorang pelajar, apa yang kamu kena lakukan, apa yang kamu kena, apa yang wajib kamu lakukan. Okey? Yang seterusnya terkait dengan kematangan. Apa itu kematangan? Menyatakan idea dan perasaan anda dengan keberanian dan pertimbangan untuk idea dan perasaan untuk orang yang lain. Maksudnya apa? Idea yang kamu keluarkan itu tidak hanya tentang diri kamu, tetapi juga melihat kepada keperluan orang yang kamu bekerja sama. Ialah, takkan kamu nak gembira seorang, dia sengsara. Itu bukan win-win. Win-win lainnya. Dan yang ketiga, minda yang positif. Mempercayai bahawa semua benda cukup dan banyak untuk semua orang. Maksudnya, sentiasa positif. Tidak mungkin satu benda itu tidak cukup dan hanya untuk kita. Tidak. Kerana semua boleh dirasai oleh orang lain dan semua benda pasti cukup untuk orang lain. Dan benda ini dikatakan sebagai minda yang positif. So, 3 benda, integriti, kematangan dan minda yang positif. Baiklah, kita teruskan kepada habit kelima, iaitu seek first to understand, then to be understood. Okey, dia kata sini apa? Komunikasi adalah kemahiran yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia. Anda menghabiskan masa bertahun-tahun untuk belajar membaca dan menulis, dan bertahun-tahun pula belajar bagaimana untuk bercakap. So, bagaimana pula dengan mendengar? Itu persoalan yang dia kemukakan. Okey, dia kata apa sini? Kebanyakan orang mendengar dengan niat untuk menjawab, tapi tidak cuba untuk memahami. Okey, adakah anda seperti itu? Are you hear me? Anda dengar saya atau anda memahami saya? Kebanyakan anda hanya mendengar, tapi sedikit yang memahami. Okey. Bila kita tengok gambar kartun ni, dia kata apa sini?
Understand itu adalah di antara mendengar dan berkata, dan yang understand itu hanyalah gabungan sedikit saja daripada kedua-dua bahagian tersebut. Oke, kalau kita tengok, benda inilah yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang pelajar di dalam universiti. Karena apa? Karena Anda memahami, satu dewan kuliah kita tak duduk 5-6 orang atau 10 orang. Kita akan duduk sekurang-kurangnya 70 ke 80 orang. So bagaimana sekiranya Anda hanya mendengar dengan niat untuk menjawab exam tapi tidak memahami? Anda seperti menghafal. Tapi seandainya Anda memahami, itu adalah lebih baik. Kenapa? Karena Anda lebih mendalami serta memahami segala isu berkenaan satu topik dan mudah untuk menjawab apabila Anda ditanya. Okey? Seterusnya, kita masuk kepada habit yang keenam, synergize. Synergize bermaksud dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Apalah kepala-kepala? Okey, sinergi ialah tabiat kerjasama yang kreatif. Bermaksud apa? Maksudnya kepala di sini maksudnya dua pemikiran berbanding dengan satu cara berfikir adalah lebih baik dua daripada satu. Contoh, kalau kamu menyelesaikan satu masalah, apabila kamu brainstorming bersama beberapa orang kawan kamu akan memperoleh jawaban yang lebih baik berbanding jika sekiranya isu itu kamu fikirkan seorang. Okey, kita teruskan. Ia adalah kerja berpasukan, berfikiran terbuka dan pengembaraan ataupun mencari penyelesaian baru untuk masalah yang lama. Okey, macam saya kata tadi, ini adalah bersifat bekerja sama, berkumpulan. Okey. Ia adalah proses dan melalui proses itu orang membawa semua pengalaman dan kepakaran pribadi mereka ke atas satu meja. Maksudnya satu topik tertentu kita buka di atas meja, apa kepakaran yang Anda ada. Bersama-sama mereka boleh menghasilkan hasil yang lebih baik daripada mereka secara individu. Okey, maksudnya apa? Apabila kamu menghadapi satu isu dan isu tersebut kamu bincangkan bersama-sama rakan kamu, itu adalah jauh lebih baik berbanding masalah itu kamu coba selesaikan dengan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena creativity akan semakin berkembang, pengetahuan juga berbeza-beza, pendapat juga berbeza-beza berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Okey? Perbezaan sepatutnya dilihat sebagai satu kekuatan dan bukan kelemahan. Okey? Maksudnya apa? Maksudnya semakin kamu mengambil kelebihan yang ada pada orang lain, itu sebenarnya sudah semakin baik. Kelebihan dari sudut apa? Kelebihan daripada sudut berfikir, idea, kefahaman, itu adalah jauh lebih baik berbanding diri kamu sendiri yang memikirkan satu hal tersebut. Okey? Perbezaan ini sepatutnya dilihat sebagai satu kekuatan dan kelemahan. Itu yang saya cakap tadi. Maksudnya apa? Maksudnya kita bersama-sama kita akan kuat. Kalau kau sendiri kau akan lemah. Itu pasal kalau kita nampak kerja berkumpulan lebih efektif berbanding dengan assignment individu. Assignment berkumpulan tu jauh lebih baik berbanding assignment individu. Kenapa? Karena setiap orang inginkan suatu kejayaan yang baik. Tapi kalau kita tengok assignment individu memang teruk. Okey, memang teruk. Baiklah, kita masuk kepada habit ketujuh ataupun tabiat ketujuh, iaitu sharpen the saw. Okey, kenyataan daripada habit ketujuh ni, dia kata bermakna Anda mengekalkan dan meningkatkan aset terhebat yang Anda miliki. Okey, maksudnya apa? Sebagai seorang yang memiliki kepimpinan, kamu juga perlu mengekalkan skill atau kemahiran. Kerana skill atau kemahiran itu adalah suatu benda yang merupakan aset yang perlu ada sebagai seorang pemimpin. Okey, sama ada kamu kekalkan atau kamu tambah baikkan dengan meningkatkan, mungkin melalui program, melalui kerjasama, melalui perbincangan dengan pentadbir ataupun pemimpin yang lain. Itu semua adalah
cara bagaimana Anda meningkatkan serta menambah baikkan skill yang Anda miliki. Okey, ia bermakna perlu mempunyai program yang seimbang untuk pembaharuan diri dalam 4 bidang kehidupan Anda, iaitu fizikal. Bagaimana fizikal kamu, kesihatan kamu, pemikiran tubuh badan kamu. Sosial kamu. Sosial kamu ni melibatkan apa? Sosial kamu ni melibatkan emosi kamu dengan orang sekeliling, emosi kamu sendiri, mental dan juga rohani. Okey? Daripada gambar yang kita sedang lihat ni, kita tengok dia terbahagi kepada 4 dan keempat-empat perkara ni saling terkait di antara satu dengan yang lain. Okey, kalau kita tengok fizikal sebagai seorang pemimpin, pertama sekali fizikal, untuk maintain kesihatan kena exercise. Nutrition dalam badan kena cukup, pengambilan makanan yang seimbang, makan sayur, makan buah, dan juga tahap tekanan diri tu kena dikawal. Stress management tu kena adalah. Okey, itu yang terkait dengan fizikal. Social dan emotion pula macam mana? Dia terlibat dengan perasaan kita terhadap orang sekeliling kita, empati kita, bagaimana kita berhubung dengan mereka, bagaimana hikmat yang kita berikan kepada mereka, dan bagaimana pula semua benda tersebut berbalik kepada diri kita. Yang seterusnya spiritual, value, clarification and commitment, study and meditation, dan yang terakhir mental, bagaimana kita mengisi pemikiran kita dengan cara pemahaman kita, pembelajaran kita, pembacaan kita, rancangan-rancangan yang kita lakukan, dan semua benda ni perlu di maintain ataupun ditambah baikkan ataupun dikekalkan ataupun ditambah baikkan. Okey? Kita teruskan. Masih lagi dalam yang ketujuh. Dia kata sini apa? Mengasah gergaji, sharpen the saw. Mengasah gergaji membuatkan Anda segar supaya Anda dapat meneruskan amalan 6 gaya yang lain. Maksudnya yang habit ketujuh ni, apabila kamu jaga dia akan jaga yang daripada habit 1 sampai habit ke-6. Okey, tanpa pembaharuan ini tubuh menjadi lemah, minda mekanikal menurun, emosi mentah akan menurun, semangat tidak sensitif, dan menjadi orang yang pentingkan diri sendiri. Mungkin kuat marah, mungkin mungkin tiada productivity yang baik daripada orang yang tidak menjaga habit ketujuh ini. Okey? Dan kita teruskan kepada habit yang ke-8. Habit ke-8 ni apa dia kata? Find your voice and inspire other to find there. Okey? Habit ke-8 ni menyatakan intipati daripada tabiat ini ialah Anda akan dapati suara Anda apabila Anda boleh menyatakan bahawa Anda terlibat 100% dalam apa yang Anda lakukan di dalam kehidupan Anda. Maksudnya apa sini? Senang cakap beginilah. Habit 8 ni daripada statement ni dia menyatakan bahawa Anda memiliki yang dipanggil level confidence yang tinggi serta capability, keupayaan kamu untuk melakukan suatu perkara. Okey? Dengan penglibatan 100%, apa yang dimaksudkan ialah tubuh badan, fikiran, hati dan semangat Anda semua terlibat dalam yang dipanggil satu-satu pengembaraan. Apa sahaja yang ada padamu digunakan sepenuhnya. Contohnya, kalau kita kaitkan kamu sebagai seorang pemimpin dalam kalangan pelajar, selain daripada tubuh badan kamu sendiri, fikiran kamu tertumpu kepada situ, hati kamu, jiwa kamu kepada perkara yang kamu lakukan. Contoh kamu MPP kah, ketua kelas kah, ketua persatuan kah, apa sahaja yang ada pada diri kamu tu seluruhnya kamu salurkan kepada apa yang kamu sedang lakukan. Itulah yang dikatakan dalam habit ke-8 ini. Okey? Untuk mencari suara Anda, okey, kita teruskan ya. Anda perlu meneliti bakat semula jadi Anda. Anda baik pada sesuatu, jangan biarkan sesiapa meyakinkan Anda yang sebaliknya. Okey? Bermaksud apa? Sekiranya Anda tahu Anda mampu untuk berpidato atau berhujah, pastikan Anda berada pada level yang tepat.
Jangan biarkan orang lain memperlekehkan Anda. Kedua, kalau Anda memiliki kelebihan dari sudut pengiraan, hebat dari sudut calculus, matematik atau statistik, pastikan Anda juga berada pada tahap yang benar ataupun di laluan yang betul untuk memastikan Anda terus cemerlang dan hebat di dalam bidang tersebut. Okey? Dan Anda bijak di dalam perniagaan, teruskan. Karena Anda sedang memimpin diri Anda sendiri. Apabila Anda telah menemui suara Anda boleh mula memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Maksudnya apa? Share dengan orang lain tentang apa yang kamu ada, tentang apa yang kamu miliki, tentang apa yang kelebihan yang kamu ada, untuk memberi inspirasi kepada orang lain supaya orang lain juga boleh berjaya seperti Anda. Okey. Selain itu, di dalam yang ke-8 ni juga, habit ke-8 ni, orang yang paling utama dalam organisasi dijatakan adalah orang yang benar-benar hebat. Itulah dikenali sebagai pemimpin hamba. Mereka adalah yang paling rendah hati, yang paling menghormati, yang paling terbuka, yang paling dapat diajarkan, yang paling menghormati dan yang paling mengambil peduli. Okey. Apabila Anda selain daripada mampu menginspirasikan kepada orang lain, semua sifat-sifat yang ada pada diri Anda itu sebenarnya menunjukkan bahawa Anda telah pun melakukan pada habit ke-8 ini. Anda telah pun berada pada habit yang ke-8 ini, yaitu apa dia? Cari di mana kekuatan Anda, dan daripada kekuatan tersebut bantu orang lain juga untuk menjadi seperti Anda. Okey. Baiklah, kita lihat pula kepada slide yang seterusnya, iaitu Johari Window of Interpersonal Development. Tingkap Johari pembangunan interpersonal. Okey. Johari ini bukan nama orang ya. Johari ini istilah yang diberikan. Tingkap Johari adalah teknik yang dicipta oleh siapa? Joseph Love dan Harrington Ingham pada tahun 1955 di Amerika Syarikat. Okey. Ia digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungan mereka dengan diri sendiri serta orang lain. Ia digunakan terutamanya dalam kumpulan bantuan diri dan korporat sebagai latihan heuristik. Okey, kalau kita tengok tingkap Johari ni, Johari Window ni, kita tengok dia ada sama juga, ada satu peta. Di dalam satu peta ada 4 peta yang diisi oleh perkataan open, blind, unknown dan hidden. Okey, dan know yourself, know to others. Not know to self, not know to others. Okey, kalau kita tengok, kalau peta open dia kata apa? Kalau peta open itu bermaksud Anda mengetahui diri Anda sendiri dan orang lain juga mengetahui tentang siapa diri Anda. Itu dipanggil open. Okey, ini secara ringkas ya saya bagi. Kalau blind, apa maksudnya? Blind, orang lain tahu tentang kamu, tapi kamu sendiri tak tahu tentang diri kamu. Okey. Kalau hidden macam mana? Kamu tahu tentang diri kamu, tapi orang lain tak tahu tentang kamu. Kamu saja yang tahu rahsia diri kamu. Dan yang terakhir, orang lain pun tak tahu, kamu pun tak tahu. Itu dipanggil unknown. Baiklah, kita akan masuk kepada penerangan bagi setiap kotak yang ada ni ya. Kita terangkan secara ringkas dan ada sedikit huraian ya. Okey, Johari Region 1. Di kawasan mana? Di kawasan open. Open area. Okey, juga dikenali sebagai kawasan aktiviti bebas. Apa dikatakan aktiviti bebas? Ini adalah maklumat mengenai seseorang. Sebagai contoh, tingkah lakunya, sikapnya, perasaannya, emosinya, pengetahuannya, pengalamannya, kemahiran, pandangan dan sebagainya. Yang diketahui oleh orang itu sendiri dan tidak diketahui oleh ahli kumpulannya. Okey, maksudnya dia mengetahui segala apa yang ada pada dirinya tapi tidak diketahui dengan baik oleh orang-orang di sekelilingnya. Matlamat
dalam mana-mana kumpulan semestinya adalah untuk membangunkan kawasan terbuka untuk setiap orang, kerana apabila kita bekerja di kawasan ini dengan yang lain, kita berada pada tahap yang paling berkesan dan proaktif, dan kumpulan itu juga adalah paling produktif. Apa maksudnya? Maksudnya dalam open area ni, setiap orang yang bekerja dalam open area ni akan berusaha untuk mencapai tahap maksimum di dalam kecekapan, di dalam memberikan perkhidmatan. Dan ini dinyatakan sebagai suatu yang produktif dan terbaik untuk setiap individu yang berada dalam kawasan open area. Okey, kita tengok kepada Johari Region 2. Okey, ia adalah apa yang diketahui tentang seseorang oleh orang lain dalam kumpulan, tetapi tidak diketahui oleh orang itu sendiri. Okey, orang lain tahu, tapi diri individu itu sendiri tidak mengetahui apa yang ada pada dirinya. Dengan mencari atau meminta maklum balas daripada orang lain, tujuannya adalah untuk mengurangkan kawasan ini dan demikian meningkatkan kawasan terbuka untuk meningkatkan kesedaran diri. Okey, kalau kita tengok open area pada satu, apabila blind area, orang mengetahui banyak tentang kita, sikap kita, perangai kita, tapi kita tidak perasan benda ni. Tapi apabila kita meminta yang dipanggil feedback, apabila kita meminta feedback daripada mereka atau maklum balas, blind area ni semakin lama akan semakin mengecut. Bermaksud open area akan semakin besar. Apabila semakin besar open area, itu adalah baik untuk diri seorang pemimpin. Okey? Kita tengok kepada unknown area, iaitu Johari Region 3. Adalah tentang apa yang diketahui oleh diri kita sendiri tetapi tersembunyi, tidak diketahui juga oleh orang lain. Tentang apa yang diketahui oleh diri kita sendiri, kita saja tahu, tapi orang lain tidak dapat tahu. Dengan memberitahu orang lain bagaimana perasaan kita dan maklumat tentang diri kita, kita dapat mengurangkan kawasan tersebut dan meningkatkan kawasan terbuka. Membolehkan pemahaman, kerjasama, kepercayaan, keberkesanan dan produktiviti berpasukan. Bermaksud apa dia? Kawasan mana ni? Kawasan hidden area. Nombor 3 ya. Nombor 3, hidden area. Apabila hidden area ni, kita tahu, orang lain tak tahu tentang kita. Kita saja tahu. Dan apabila kita memaklumkan kepada staf kita atau kawan-kawan kita atau tim, grup kita, benda ni, kalau kita tengok gambar raja ni, hidden area ni akan semakin mengecut ke bawah dan open area akan menjadi semakin besar. Dan itu juga adalah baik kepada seorang pemimpin. Dan yang terakhir iaitu Region 4, Johari Region 4, mengandungi maklumat, perasaan, kebolehan terpendam, pengalaman dan sebagainya yang tidak diketahui orang serta mereka yang berada dalam kelompok. Kawasan besar yang tidak diketahui biasanya ada pada orang muda dan orang yang kurang pengalaman dan kepercayaan diri. Dan kalau kita lihat unknown area ni, apabila mengalami yang dipanggil discovery, ialah orang muda kan, dia tak tahu apa kelebihan yang dia ada, so dia discovery. Dia apa? Dikata dia meneroka, apa kelebihan aku? Apa kebijaksanaanku? Apa kepandaianku? Kesannya apa dia? Kesannya sama seperti blind area dan hidden area. Akibat discovery ini, open area akan semakin membesar dan unknown area akan semakin mengecil. Dan itu juga adalah baik kepada seorang pemimpin. Okey. Kita teruskan. Tingkap Johari adalah model yang sangat elegan dan kuat. Boleh membantu orang untuk memahami serta cara yang paling berkesan untuk mengoptimumkan nilai kepada orang lain. Maksudnya, sebagai seorang ketua, kaedah Johari window ni boleh digunakan
dengan sebaik mungkin bagi meningkatkan potensi kepimpinan dan dalam masa yang sama meningkatkan potensi yang ada pada diri para pekerja ataupun staf yang ada. Okey, kita teruskan. Model jendela Johari adalah alat yang mudah dan berguna untuk menggambarkan dan meningkatkan kesedaran diri dan persefahaman antara individu dalam kumpulan. Ia juga boleh digunakan untuk menilai dan memperbaiki hubungan kumpulan dengan kumpulan yang lain. Okey, jelas ya? Simple saja. Hari ini, model window Johari amat relevan kerana penekanan dan pengaruh moden kemahiran lembut, tingkah laku, empati, kerjasama, pembangunan antara kumpulan dan pembangunan interpersonal. Konsep tingkat Johari amat berguna untuk memahami hubungan pekerja dan majikan. Okey, jelas? Hal ini membawa maksud bahawa mana-mana kepimpinan yang mungkin tidak menggunakan kaedah ini akan sedikit mengalami kesusahan. Kerana apa? Kerana daripada kaedah ini jelas menunjukkan bahawa setiap daripada kepimpinan yang ada, sama ada rendah atau tinggi, boleh dinilai dengan menggunakan kaedah ini. Oleh yang demikian, maka ia memudahkan seluruh pekerja di antara staf dan juga majikan. Dan benda ini bukan sahaja kepada majikan, pekerja, dia juga boleh digunakan dalam kalangan pensyarah dan juga pelajar. Okey, sekian saja. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Good luck untuk exam dan Assalamualaikum.